Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badrusha Hanis binti Abdul Halim, nombor matrik I19304133. Saya akan menerangkan tentang biodata bagi penulis kitab. Nama sebenar beliau adalah Al-Hafiz Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf bin Al-Zaki Abdul Rahman bin Yusuf bin Ali bin Abdul Malik bin Ali bin Abi Al-Zahran Kulabi Al-Qadai Al-Mizzi. Beliau dilahirkan pada 10 Rabiul Awal tahun 654 Hijrah di Halb, iaitu di salah satu daerah di Syam. Kemudian ia berpindah ke Damaskus dan menetap di salah satu desa yang bernama Mizah, dan nama inilah yang menjadi nisbah di akhir namanya. Al-Mizzi mula mempelajari hadis ketika beliau berusia 21 tahun, iaitu pada tahun 675 Hijrah. Kali pertama ia mendengar hadis adalah daripada gurunya, iaitu Syekh Al-Musnid Al-Muammar Zainuddin Abi Al-Abbas Ahmad bin Abi Al-Khair Salamah bin Ibrahim Al-Dimashqi Al-Haddad Al-Hanbali dalam mengkaji kitab Al-Hilyah, iaitu karya Abi Nu'aim. Al-Mizzi juga banyak mengaji kitab-kitab pokok seperti Al-Kutub As-Sittah, Musnad Imam Ahmad, Al-Mu'jam Al-Kabir, iaitu karya Abi Al-Qasim Al-Tabrani, dan lain-lain lagi. Beliau juga telah mengembara ke beberapa buah negara untuk mempelajari ilmu hadis seperti di Syam dan Mesir. Al-Mizzi mempunyai dua kitab karangan yang paling terkenal, iaitu Tuhfatul Ashraf bil Ma'rifatil Atraf dan Tahzibul Kamal fi Asma' Ar-Rijal. Akhir sekali, beliau telah wafat pada hari Sabtu, iaitu tanggal 20 Safar tahun 742 Hijrah. Beliau dimakamkan di samping makam isterinya, iaitu Aisyah binti Ibrahim bin Shudaik. Sekian, terima kasih daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Iznur Nasuha binti Roslan, nombor matrik I19304131. Seterusnya saya akan menyambung kepada pengenalan kitab. Jadi yang pertamanya, Abu Mas'ud Ibrahim bin Muhammad Al-Dimashqi dan Khalaf bin Hamdun Al-Wasiti telah menulis kitab Atraf As-Sahihain. Kemudian Al-Hafiz Ali bin Al-Hasan pula telah menulis Atraf As-Sunan Al-Arba'ah. Seterusnya, merujuk kepada usaha yang telah dilakukan oleh tiga tokoh hadis ini, maka telah tercetus dalam pemikiran Al-Mizzi untuk menggabungkan di antara Atraf Al-Sahihain dan Atraf As-Sunan supaya kedua-dua ini dapat dihimpunkan dalam satu penulisan yang sempurna. Seterusnya, lebih dari itu, usaha itu juga dapat mengumpulkan Atraf Al-Kutub As-Sittah, iaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Al-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Pada umumnya, kitab Atraf disusun berdasarkan musnad sahabat, iaitu berdasarkan urutan huruf hijaiyah. Dalam kitab Atraf, penulis menyebutkan pangkal hadis yang menunjukkan keseluruhan matan hadis. Kemudian mereka juga menyebutkan sanadnya, baik keseluruhan atau berdasarkan kepada kitab-kitab yang tertentu. Dan sebahagian pengarang menyebutkan sanadnya dengan sempurna, dan sebahagian yang lain hanya menyebutkan syekh mu'alifnya sahaja. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazri bin Salim, nombor matrik I19103717. Okey, sekarang saya akan masuk pada bahagian iaitu penyusunan kitab. Okey, first sekali pengarang kitab ni iaitu Al-Mizzi telah mengumpulkan nama sahabat yang ada di dalam Kutub As-Sittah dan ma yajri majruha, iaitu berjumlah seramai 986 orang. Okey, seterusnya beliau juga telah mengumpulkan nama tabi'in dan juga yang seterusnya yang ada periwayatan mursalah dan maqtu'ah. Di dalam kitab yang sama, iaitu berjumlah 405 orang. Hadis-hadis yang berjaya dikumpul daripada kitab Kutub As-Sittah dan ma yajri majruha
adalah sebanyak 19,595 buah hadis. Uh, hadis yang dikumpulkan itu disusun mengikut perawi sahabat. Okey. Maksudnya sahabat yang meriwayatkan hadis daripada sahabat juga, dan perawi tersebut disusun mengikut huruf mu'jam. Huruf mu'jam ni maksudnya huruf yang ada titik. Contoh macam huruf ba, ta, tim, jim dan seterusnya. Okey. Seterusnya perkara yang sama juga bagi tabi'in, tabi'in dan juga tabi'in. Okey. Okey, sekarang saya akan masuk pada bahagian cara penyusunan dalam kitab. Okey. Boleh tengok buku surat 55 untuk nampak lagi jelas. Okey, first kali akan disebutkan nama orang yang meriwayatkan hadis. Okey, nak tahu beza antara yang meriwayatkan tu sama ada sahabat atau tabi'in atau seterusnya, kita tengok ada bintang sebelum nama dia tu. Okey, kalau satu maknanya yang meriwayatkan ni tabi'in lah. Kalau dua maknanya tabi'in. Okey. Okey, yang kedua akan ditulis singkatan bagi perawi yang mentakhrij hadis. Okey, sebagai contoh dalam hadis tu ada tulis huruf mim, dal dan juga ta kan. Maksudnya huruf ni mewakili pentakhrij hadis ni. Okey, mim tu maknanya Imam Muslim lah. Dal tu Abu Daud dan juga ta tu Imam Tirmizi. Okey. Yang ketiga ada perkataan hadis selepas singkatan pentakhrij hadis ni. Okey, yang keempat akan ada beberapa titik selepas perkataan ya bani. Okey, maksudnya hadis ni tak lengkap lah, hanya disebutkan sebahagian daripada hadis tu sahaja. Okey. Seterusnya kelima akan ditulis singkatan perawi yang mentakhrij. Okey, akan disebut, maknanya kat sini dia akan sebutkan setiap seorang perawi tu. Contoh dia akan mulakan dengan Imam Muslim kan. Maknanya dia akan tulis mim dulu. Lepas tu dia akan sebutkan nama kitab bagi, maknanya kata nama kitab yang Imam Muslim takhrij hadis ni lah. Sebagai contoh dalam hadis tu fil istizan, makna kata Imam Muslim meriwayatkan Imam Muslim mentakhrij hadis ni dalam kitab al-istizan. Yang ketujuh iaitu nombor dalam kurungan. Okay. Kan selepas nama kitab tu ada nombor dalam kurungan kan. Maksudnya nombor ni mewakili bab dan juga nombor hadis tersebut. Okey, yang ke-8 adalah nama perawi yang meriwayatkan hadis. Sebagai contoh, makna kata Imam Muslim ni meriwayatkan hadis ni daripada Muhammad bin Abid bin Hisab. Kalau tengok pada hadis tu lah. Okey. Seterusnya ke-9 ada garisan melintang. Garisan melintang ni maksudnya sanad masih berterusan. Maknanya dia akan sambung kepada Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmizi lah. Ini dia akan ulang balik sama sampailah ada kataan anhu dan juga bihi. Okey. Anhu ni maksudnya Abu Awanah telah meriwayatkan hadis daripada Ajad bin Usman. Ajad bin Usman nama tabi'in yang disebutkan pada atas sekali tu lah. Dan Ja'du bin Usman ni pula telah meriwayatkan hadis daripada Anas radhiyallahu anhu. Manakala perkataan bihi mewakili ashab al-kutub iaitu Muslim, Abu Daud dan Tirmizi tadi yang telah meriwayatkan hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, iaitu sahabat melalui sanad ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Imania binti Muhammad Idris. Nombor matrik I19304151 akan membentangkan berkaitan kelebihan dan kekurangan kitab Atraf. Baik, antara kelebihan kitab Atraf adalah dapat dilihat semua hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat tertentu dengan sanad dan matan yang lengkap. Seterusnya, penemuan banyak jalan riwayat untuk matan yang sama
Dan ketiga, memudahkan untuk menghafal dan juga mengingati hadis yang diriwayatkan oleh sahabat tertentu. Okey, seterusnya kekurangan kitab Atraf pula ialah ia mengambil masa yang agak lama untuk mencari hadis yang tertentu daripada seorang sahabat, kerana kebiasaannya sahabat tidak hanya meriwayatkan 1-2 hadis sahaja. Okey, seterusnya mengambil masa yang agak lama untuk mencari sahabat tertentu dengan hadisnya, yakni bagi buku yang tidak tersusun mengikut abjad. Dan yang terakhir sekali, variasi kualiti hadis-hadis yang terkumpul adalah kerana tiada pemilihan sehingga ada yang sahih, hasan dan juga dhaif. Nama saya Nur Atira binti Naisa, nombor matrik I19304-118. Saya akan meneruskan pertanyaan ini. Contoh hadis yang berbunyi, Man istita'u minkum an yastatir minan nar walau yashaqqa tamratin falyaf'al. Takhrij Ismail. Kami keluarkan hadis ini daripada Bukhari, Muslim, Ahmad dan Tabrani dalam kitab Jami' As-Saghir. Rawi Adi bin Hatim At-Tai, Aisyah, Anas, Nu'man bin Bashir, Abi Hurairah, Ibnu Abbas dan Abi Umamah. Nombor muka surat 16, martabat hadis sahih. Takhrij tafsili. Kami keluarkan hadis ini daripada Adi bin Hatim At-Tai dalam kitab Sunan Nasa'i, bab sedekah, nombor muka surat 397, nombor hadis 2552, Maktabah Al-Ma'arif Lin-Nashr wa Tawbi'. Kesimpulannya, dapatlah kita simpulkan di sini bahawa Imam Hafiz Al-Mizzi adalah seorang ahli hadis yang memiliki kekuatan intelektual serta moral yang tinggi. Beliau juga mempunyai keprihatinan kepada umat manusia untuk memberi kemudahan dalam mempelajari hadis dan memahaminya dengan menyusun kitab hadis ini secara tematik. Kitab Tuhfat Al-Ashraf bin Ma'rifat Al-Atraf ni adalah kitab yang disusun untuk menyebutkan bahagian hadis yang menunjukkan keseluruhannya, lalu disebut sanad-sanadnya pada kitab-kitab sumbernya. Sekian sahaja pembatangan daripada kami. Saya sudahi pembatangan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.